Hai semua, cheesecake paddle pop viral ni sebenarnya antara kek-kek yang tengah hot jualannya kan? Mana taknya bila dah makan sesudu memang tak boleh stop. Rasa nak lagi dan lagi, dek kesedapan tahap kayangannya tu. Dari kempunan, jadi sempatlah Umi Google dan cari resipi kek paddle pop cheese ni yang dikongsikan sendiri oleh tauke kek ni iaitu Azlina Ina. Pada yang masih belum mencuba tu, memang kena try. Bila makan tu buat kita feel macam makan aiskrim paddle pop. Rasa dan baunya tu memang dah sebiji dah sama. Umi ada sharekan juga tips penting kek kekal gebu dan lembut walaupun dah masuk ekspor berhari-hari. Jom tengok video Umi ni sampai habis kalau anda nak tahu. Bahan-bahan untuk buat kek, satukan dalam mixer 5 biji telur, Umi guna grade B je. 1 cawan gula halus, 1 sudu besar ovalade, 1 sudu kecil vanilla powder, boleh gantikan dengan isen vanilla. Mix adunan telur, mula-mula guna speed medium dan bila adunan dah sebati, guna speed paling tinggi mix sampai kembang, gebu, ringan dan warna adunan tu jadi soft. Sementara tu, ayakkan 2 cawan tepung kek superfine atau boleh gantikan dengan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder dan 1 sudu kecil soda bikarbonat. Bila adunan dah gebu dan ringan, tengok tu warnanya akan menjadi kuning yang sangat soft. Lagi satu tips nak tahu adunan dah cukup gebu atau tidak, bila kita angkat mata mixer tu, adunan akan jatuh perlahan. Dan bila kita angkat mangkuk mixer tu, rasa ringan je, tu maknanya adunan dah ringan. Masukkan tepung kek yang dah diayak tadi, sambung mix dengan kelajuan medium. Scrapkan tepi-tepi dan bawah mangkuk, bawa adunan ke tengah. Tujuannya biar semua bahan-bahan ni mix sebati. Sambung mix hingga hilang ketul-ketul tepung. Matikan mixer, tengok bila adunan tu jatuh dengan keadaan yang sangat perlahan, kira adunan tu dah okey dah. Tambahkan setengah cawan margarin atau butter cair ke dalam adunan tepung tadi. Mix hingga margarin dan adunan tepung sebati. Adunannya jatuh perlahan lebih kurang macam ni. Kiranya dah okey lah ni. Masukkan adunan dalam bekas tahan haba tinggi sebab nanti kita akan kukus kek ni. Umi bahagikan adunan kepada 3 bekas 4 segi square 7. Hentak-hentakkan bekas biar bubble-bubble udara yang ada dalam adunan keluar. Isi adunan cukup takat suku je. Bila kukus nanti ia akan naik tinggi dan kembang elok. Pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih baru masukkan bekas-bekas tadi dan kukus lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Tutup tudung pengukus dengan tuala atau kain bersih untuk elakkan wap-wap air jatuh ke permukaan kek. Sementara tunggu kek siap dikukus, bolehlah siapkan cream cheese-nya dahulu. Masukkan dalam mixer 500 gram cream cheese. Pastikan cream cheese ni dah berada di suhu bilik je baru gunakan. Mix supaya adunan lembut dan tak berketul. Umi guna brand Beka Tatura cream cheese. Guna speed medium, mix dalam 1 ke 2 minit dan boleh berhentikan mixer sekejap. Scrap bahagian tepi-tepi dan bawah mangkuk mixer, bawa ke tengah dan sambung mix dalam 2 minit macam tu. Masukkan setengah cawan susu pekat manis. Manis ni bagi Umi kira dah ngam elok dah, tak berapa manis sangat. Kalau anda suka manis boleh lebihkan ya. Susu segar setengah cawan. Mixkan semula hingga semua bahan-bahan ni sebati dan tak berketul. Berhentikan mixer sekejap. Scrap bahagian tepi-tepi dan bawah mangkuk mixer, bawa adunan ke tengah macam biasa yang Umi buat dan sambung lagi mix dalam 3 minit guna speed paling tinggi sampai adunan betul-betul licin dan tak ada ketul-ketul. Sementara tu, dalam bekas lain masukkan 2 cawan dairy whipping cream dan mix hingga soft cake.
Jangan terlebih mix ya. Dairy whipping cream ni dia cerewet sikit. Bila terlebih mix, dia akan cair dan terus berketul. Kita akan nampak cair dan ketul-ketulnya tu berpisah. Bila dah jadi gitu, maknanya dah tak boleh guna. Lebih kurang macam ni lah soft cake yang Umi cakap tu. Kira dah okey dah ni. Okey, yang ini adunan cream cheese yang kita dah mix seperti tadi. Tengok tu licin je, tak ada pun bergetul-getul halus. Bila mix sempurna, hasilnya pun akan cantik. Masukkan adunan whipping cream yang kita dah mix hingga kembang tadi ke dalam cream cheese. Gaul hingga dua-dua adunan sebati. Nampak creamy gitu kan? Tak ada langsung ketulan-ketulan halus dan adunan pun nampak licin berkilat. Tipsnya senang je. Bila mix cream cheese dengan whipping cream, kalau boleh jangan disekalikan. Sebab bila kita mix sekali, potensi untuk whipping cream teroverbeat sangat tinggi. Jadi hasilnya adunan tak licin dan berketul-ketul halus. Memang nampak kurang menarik lah kalau macam tu. Bahagikan adunan cream cheese sama rata kepada 4 mangkuk. Adunan yang pertama ni Umi letakkan perisa jagung. Dan macam biasalah bagi Umi, jenama double layer ni yang paling sedap berbanding lain. Umi letakkan sedikit je nak bagi ada rasa jagung dan biar warnanya soft-soft pastel gitu macam aiskrim paddle pop. Untuk adunan cream cheese yang kedua, Umi letakkan perisa strawberry yang berwarna pink. Adunan cream cheese yang ketiga, perisa keladi warna purple. Dan adunan cream cheese yang keempat, Umi tambahkan perisa lychee. Tambahkan sedikit je berwarna turquoise untuk dapatkan warna hijau yang soft. Okey, kek pun dah siap kukus. Cek dengan lidi, bila keluar bersih tandanya kek dah masak elok. Tips supaya kek kekal gebu dan lembut, lepas je kukus, terus telungkupkan kek atas papan kek atau pinggan yang lepeh. Ini tips supaya kek kita tak mendap dan kecut lepas kukus. Biarkan kek sejuk sedikit, baru potongkan kepada 4 lapisan. Untuk proses melapis pula, lapisan pertama masukkan kek dan lapisan kedua pula dengan cream cheese. Ikutlah nak letak perisa yang mana-mana dahulu. Tutup permukaan kek biar padat dengan cream cheese. Kemudian masukkan lapisan ketiga dengan kek, diikuti cream cheese. Ulang langkah yang sama hingga lapisan kek yang keempat. Lapisan yang atas sekali pastikan cream cheese ya. Buatkan dot-dot di permukaan paling atas dengan warna yang berbeza dari dasarnya. Yang ini optional je, biar nampak cantik gitu corak keknya. Akhir sekali, lorekkan guna lidi sate. Yang ini ikutlah kreativiti masing-masing. Kek ni bukan sahaja menarik warna-warna pelanginya tu, rasa dia pun teramat-amatlah sedap. Memang nikmat perkena musim panas-panas. Rugilah anda kalau tak mencuba. Nak buatnya pun tak susah mana, senang je. Ikut step-step yang Umi dah ajarkan ni, insyaAllah menjadi. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni.
Jom subscribe, like, tekan lonceng dan share-sharekan video ini jika anda suka.